suara kita ketika mana kita bertakbir. Suara ketika bertakbir ini hendaklah dikuatkan. Dan kalau kita tengok Nabi SAW, Nabi bertakbir dalam perjalanan tau. Nabi bukan tunggu sampai di masjid. Nabi bukan tunggu sampai di musalla. Tak, Nabi dalam perjalanan itu Nabi dah takbir dengan suara yang kuat, menzahirkan kegembiraan. Bahkan kalau kita tengok dalam perlaksanaan ibadat haji, disebut di dalam hadis, afdalul hajj al-ajju wath-thajj. Sebaik-baik semula-mula ibadat haji ni adalah yang ada padanya sembelihan haiwan korban, dan juga yang ada padanya suara kuat ketika bertalbiyah, tu bertalbiyah. Dan pada hari-hari, kalau tengok hari-hari haji setelah dipanggil hari-hari tasyriq, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in bertakbir dengan suara yang sangat kuat. Takbir. Aku tadi bertakbir ya. Bukan dia kata pelan, relax, lembab, tak. Kita bukan memilih nada yang sayu dan bertujuan dengan takbir itu untuk menangis, tak. Tujuan takbir ini adalah menzahirkan kegembiraan, menzahirkan kekuatan, menonjolkan semangat kaum muslimin. Itu tujuan bertakbir. Tapi kalau bertakbir Allah, tujuan dia nak masuk masuk tempat sembahyang tu, nak menelehkan mata, tak payah gitu. Itu bukan tujuan asal untuk kita bertakbir. Takbir memuji, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita tengok suara-suara lafaz takbir ini sungguh tegas, kuat. Di sebelah timur tengah kita tengok macam mana depa takbir. Hatta di Masjidil Haram, hatta di Masjidil Nabawi. Sebab asas tujuan takbir ni menzahirkan kekuatan, kegembiraan. Hari umat Islam bergembira. Yang cerita terlepas bah dekat tu cerita lain lah tu. Dia nak teriak semua kan. Yang ni kita cerita yang tak terlepas bah ni. Okey. Kemudian yang poin seterusnya berkenaan dengan takbir juga, tempat untuk kita bertakbir ni, satu saya nak sentuh tadi, bila Nabi pilih dalam perjalanan bertakbir, kan kita ni dah jadi satu adat kebiasaan bertakbir hanyalah di musalla. Tu kalau raya puasa lah, maksudnya di masjid saja bila sampai tu. Dan hari raya haji adalah selepas waktu ataupun salat fardu. Itu dah jadi adat dah. Tuan-tuan, sebenarnya dia tidak ada pengkhususan masa takbir ni. Dia hanyalah kalau raya puasa ni dia sebelum solat. Lepas solat tidak ada lagi takbir raya. Itu saja. Jadi dalam tempoh tu, kalau bagi yang nak berpegang dengan pendapat mazhab Syafi'i contohnya, dia nak mula daripada malam. Bukan kata malam tu lepas sembahyang maghrib, lepas tu lepas sembahyang isyak pula, lepas tu lepas sembahyang subuh. Tak. Sepanjang malam. Lama-lama mana yang kita boleh sedap, boleh bangun elok, boleh kita katakan sampai pukul 10 malam, bertakbir. Bila-bila masa tanpa ada pengkhususan waktu. Macam tu juga di pagi itu bertakbir. Tanpa ada pengkhususan tempat. Nak kata tempat di masjid saja tak. Dalam perjalanan. Kita tak. Nak balik raya, beli CD-CD lagu-lagu raya ni. Maka kita akan pasang dalam kereta. Pagi raya itulah lagu yang kita akan dengar. Sepatutnya kita hiasi ataupun riuh rendahkan kenderaan kita, kalau kita pergi dengan kereta, dengan lafaz takbir, dengan anak-anak, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi itu yang sepatutnya dipraktikkan. Macam tu juga hari raya haji, diambil waktu tu salat, sedangkan lafaz takbir ni perlu disebarkan. Kalau kita bagi laluan dan ruangan kepada agama Hindu, orang Hindu yang beragama Hindu, mereka menyambut perayaan Taipusam contoh, Taipusam. Sekali orang Saman pula cakap agama lain kan. Tapi tak apa, yang ni bukan saya nak sentuh berkenaan dengan itu. Saya nak sentuh berkenaan dengan kita beri ruangan kepada mereka untuk mereka zahirkan agama mereka, untuk mereka tonjolkan syiar mereka, iaitu mereka bertakbir dah. Mereka apa? Berarak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain dengan lagu-lagu dan nyanyian mereka, suara mereka yang kuat, dengan tarian mereka. Kita membiarkan mereka menzahirkan syiar mereka. Jadi kita ni apa syiar yang kita zahirkan? Benda yang tak ada dalam sunnah kita pergi buat. Contoh perarakan Maulidur Rasul. Sepatutnya kita buat perarakan ni keluar solat raya ni. Itu sepatutnya keluar ramai-ramai, bertakbir ramai-ramai, riuhkan di jalanan. Yang tu tak ada. Yang saya cakap ni kita buat perbandingan. Satu ada dalam sunnah, satu tak ada dalam sunnah. Jadi yang ada dalam sunnah ni mengapa kita tak atur susunkan? Yang tak ada dalam sunnah ni kita manage dengan cara yang baik.
Jadi ini satu masalah yang perlu diperbetulkan dan perlu diluruskan. Jadi tuan-tuan dan sekalian, Nabi keluar daripada rumah, hiasi para sahabat, bergema bandar Madinah itu dengan suara-suara lafaz takbir. Bukan saja di musalla, bahkan dalam perjalanan. Sebab itu pada hari tersebut diperintah semua orang agar keluar. Tak ada pengecualian yang akan kita sentuh sekali lagi, insya-Allah. Kemudian begitu juga tentang lafaz takbir, kaedah dan caranya. Daripada tempatnya, tidak ada pengkhususan tempat untuk bertakbir, waktu tidak ada pengkhususan. Kemudian yang saya nak sentuh di sini berkaitan dengan cara dia. Kita bagi lead satu mikrofon dekat orang, dekat dia ada leader lah. Allahu akbar, Allahu akbar, habis kau ni baru disusuli dengan orang belakang. Sebenarnya takbir ni dia masing-masing menzahirkan. Dia takbir pun dia bagi ada suara takbir, masing-masing takbir. Dan kuatkan suara ketika mana bertakbir. Dan masing-masing menzahirkan dan menggambarkan kegembiraan. Kita biasalah dia jadi adat kita dia panggil bertakbir dalam bentuk berkumpulan secara jama'i. Sedangkan asalnya benda tu kalau kita rujuk dalam sunnah Rasul dan para sahabat, benda tu tak ada pun. Tapi dia dah jadi sebahagian sebati dengan adat dan pengamalan masyarakat kita. Namun kalau kita nak pecahkan tradisi ini, sudah semestinya perlu kepada penjelasan ilmiah, perlu kepada perbahasan agar orang faham. Kalau tidak dia akan jadi satu isu dan dia akan mulalah melabel antara satu dengan yang lain. Kita tak dapat selesaikan isu tersebut. Tapi kalau kita bercakap secara ilmiahnya, boleh cek, boleh semak bagaimana praktik takbir Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat. Mereka semua masing-masing bertakbir. Setiap individu itu bertanggungjawab untuk bertakbir. Dia bukan dah jadi satu macam kita kata macam inilah. Lah ni kalau macam kita imam baca Fatihah, imam sebut amin, kita pun sebut amin. Dia dah jadi macam satu rutin sehingga kan tak ada impact bila kita sebut amin tu. Sedangkan sebutan amin itu besar. Kalau tengok dalam hadis Nabi SAW, yakni diaminkan oleh para malaikat, yakni doa yang kita baca, surah yang kita baca, didoakan kebaikan untuk kita. Tapi impact tu tak ada. Pasal apa? Dia dah jadi rutin. Jadi macam tu juga, macam bila kita katakan bertakbir ini, Allahu Akbar, jadi Allahu Akbar lembek. Tapi kalau sendiri punya inisiatif, Allahu Akbar, Allah dengan dia menghayati lafaz itu. Tengok baik-baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, Allah walillahil hamd. Ialah kita pergi tambah sadaqa wa'adah, anjaza wa'adah, wa nasara amdah, wa zamal ahzab wahdah. Yang tu sebenarnya zikir lepas solat tu. Cuba cek balik hadis-hadis Nabi tentang zikir lepas solat. Itu zikir selepas solat yang sahih. Ini masalahnya. Yang sahih duk ada, kalau kita kata seketui duk ada, tapi tak ada orang nak buat. Yang tak tahu mai mana, yang tu ramai nak buat. Itu isu dia. Cek, semak secara ilmiah. Jangan terikat dengan mana-mana pendekatan saya ke, pendekatan siapa ke. Kita sendiri mengambil inisiatif. Semak perkataan perkataan ini ada asas ataupun tidak. Sebab ini adalah ibadat. Kita nak dikategorikan sebagai hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.